KPM. Bu, Ya, Nadia. waktu kita solat subuh berjemaah, Ibu ada tertinggal membaca doa kunut ke? Iyalah Nadia, tadi Ibu tertinggal baca doa kunut. Tapi kita dah gantikan dengan sujud sahwi. Oh, sah tak solat kita, Bu? InsyaAllah sah sebab menurut mazhab Syafi'i, doa kunut itu sunat dan jika kita tertinggal, kita boleh gantikan dengan sujud sahwi. Oh, mazhab Syafi'i itu apa, Ibu? Okey, kalau Nadia nak tahu apakah dia mazhab Syafi'i, jom kita tonton Didik TV. Okey. Didik TV. KPM. Okay, baik, saya nak cari mana Brazil ni ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera pada pagi ini, ceria selalu. Dan paling penting, walau di mana pun kita berada, ingat sentiasa membudayakan norma baharu, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, pakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman untuk kita putuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik, pagi ini kita nak belajar sama-sama. Subjek kita adalah pendidikan Islam dan topik kita adalah keunggulan tokoh 4 mazhab. Siapa tokoh 4 mazhab tu? Dan siapa guru yang akan bersama kita pada pagi ini? Jom kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia kita bersama dengan Ustazah Salina Busrawi, Guru Pendidikan Islam SMK Taman Datuk Harun, Kuala Lumpur, Selangor, dan juga kita ada Ustazah Nurul Nadia Abdul Latif, Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling, Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustazah? Sihat Ustazah? Alhamdulillah, syukur. Baik, seronok kita dapat bersama dengan Ustazah pada pagi ini. Tapi Ustazah, macam kita sebut tadi, walau di mana pun kita berada, kita kena sentiasa membudayakan norma baharu sebab kita belum lagi menang. Dan sekarang ini saya dan Ustazah kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kami bertiga pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan dan kita ada gel pembasmi kuman Ustazah untuk kita gunakan yang mana untuk kita sama-sama nak putuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Silakan Ustazah. Boleh, Azhar. Kalau anda dekat rumah mungkin tidak ada gel pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun untuk kita nak pastikan kebersihan kita terjaga. Ustazah dah guna, saya pun kena guna. Tidak ada yang terkecuali, okey? Semua wajib guna untuk jaga kebersihan diri kita. Baik, kita dah guna gel pembasmi kuman Ustazah. Kita nak tanyalah Ustazah, sebenarnya apa yang kita nak belajar dalam topik kita pada pagi ini berkenaan dengan keunggulan tokoh 4 mazhab ni Ustazah? Okey Azhar, insya-Allah dan juga murid-murid di rumah. Pada hari ini kita akan membincangkan 4 orang insan yang sangat-sangat hebat. Dan kita nak yang membincangkan ni pun terasa macam kerdil sangat diri kita. Walau bagaimanapun diharapkan nanti murid-murid dapat mengambil iktibar. Itu dia Ustazah. Macam Ustazah Nadia sendiri Ustazah, biasanya untuk dalam topik keunggulan tokoh 4 mazhab ni, adakah kita akan memperincikan, kita akan perkenal secara detail satu persatu tokoh itu Ustazah? Okey, terima kasih Azhar. Pada hari ini kita akan memperkenalkan ataupun mendekatkan murid dengan siapakah tokoh-tokoh besar ini, tokoh-tokoh muktabar ini yang biasa kita dengar nama-nama mereka sahaja. Mungkin hari ini kita akan kenal dengan lebih dekat lagi. Baik, itu kita kata tak kenal maka tak cinta. So kita nak kena kenal dan juga mencintai seperti yang Ustazah sebut tadi, ulama muktabar dan juga tokoh 4 mazhab ini. Baik, saya tak nak belajar seorang-seorang Ustazah sebab ada kawan-kawan WhatsApp kata, Abang Azhar janganlah seorang-seorang, dia kata. Okey, kita nak persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke Google Meet ke studio kita secara virtual untuk belajar bersama-sama dengan kita dan tak lupa anda juga dekat rumah tu boleh get ready sama-sama. Baik, kita persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio yang mana kita ada daripada 2 buah sekolah, SMK Taman Datuk Harun dan juga SMK Perempuan Taman Petaling. Assalamualaikum, apa khabar semua? Semua okey, sihat ke? Boleh unmute mic anda? Alhamdulillah. Oh, macam marah bunyinya. Sihat kan?
Baik, itu dia. Kita nak berkenal-kenalan, Ustazah. Tadi kita dah sebut pepatah, tak kenal maka tak cinta, Ustazah. Boleh tak kita nak berkenalan dengan pelajar-pelajar kita? Silakan. Okey, baik. Kita nak mulakan, selalu orang cakap ladies first, tapi hari ini kita ubah, kita bagi lelaki first. Yes. Kita persilakan Muhammad Anik dulu. Silakan Anik. Ya, nama saya Muhammad Anik bin Muzani dan saya daripada sekolah SMK Taman Dr. Harun. Baik, terima kasih Anik. Seterusnya Akid. Silakan Akid. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Salim bin Saidi. Saya dari sekolah SPP Taman Datuk Harun. Baik, terima kasih Akid. Seterusnya Mio Aziz. Silakan Mio. Assalamualaikum. Nama saya Mio Aziz bin Mio Ahmad. Panggil saya Mio dari sekolah SMK Taman Datuk Harun. Baik, terima kasih Mio. Seterusnya kita beralih kepada bunga-bunga yang ada ni. Kita persilakan Syuhada. Silakan Syuhada. Assalamualaikum. Nama saya Syuhada binti Azmi. Saya dari SMKP Taman Petaling. Baik, terima kasih Syuhada. Seterusnya Rita Syarliza. Silakan Rita. Assalamualaikum. Nama saya Rita Syarliza binti Razali. Saya dari SMK Perputaran Petaling. Baik, terima kasih Rita. Seterusnya Princess Putri Liana. Silakan Putri Liana. Assalamualaikum. Nama saya Putri Liana Bila binti Wadri. Saya dari SMKP Taman Petaling. Baik, itu dia. Terima kasih Putri. Saya nak tanya semua dah ready ke? Kalau ready belajar saya double thumbs up sikit. Gitu. Itu dia. Wah, semua dah ready lah Ustazah. Betul. Yang lelaki dia kontrol macho, dia tak nak bagi double thumbs up, dia bagi satu je single thumbs up. Dia tak boleh bagi banyak-banyak. Okey, baik Ustazah. Tadi kita dah tahu dah berkenaan dengan pandangan Ustazah ataupun Ustazah dah bagi teaser awal apa yang kita nak belajar untuk topik kita dan juga pengenalan berkenaan dengan subjek kita pendidikan Islam, dan topik kita adalah keunggulan tokoh empat mazhab. Kita nak tahu juga apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ini. Kita saksikan video ini. Yang saya faham tentang mazhab adalah ditakdirkan sebagai aliran, fahaman atau ajaran dalam bidang-bidang tertentu. Manakala dalam konteks agama Islam, mazhab digunakan bagi membawa maksud cabang ajaran Islam seperti sumber Al-Quran dan Al-Sunnah yang diikuti oleh 4 tokoh mazhab yang terkenal sehingga kini, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. 4 tokoh itu tersebut mempunyai ciri kepribadian dan latar belakang masing-masing. Pada pandangan saya, mazhab boleh ditakdirkan sebagai satu jalan atau cara berfikir yang telah diterima sebagai satu kaedah dalam menilai pelbagai pemikiran yang berkaitan dengan ilmu akidah dan ilmu kalam. Jelaslah bahawa kewujudan mazhab merupakan satu keputusan daripada penggunaan kaedah dan cara penilaian yang berbeza-beza yang telah dibuat oleh setiap ulama yang mujtahid. Kita tidak diwajibkan untuk mengikuti satu pandangan sahaja dalam hidup. Mazhab ialah jalan fikiran atau kefahaman yang dibawa oleh tokoh dalam perundangan Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat 4 mazhab, iaitu mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan mazhab Hanbali. Didik TV KPM. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan keunggulan tokoh 4 mazhab inilah. Dan kalau mungkin sebagai awal Ustazah, adakah para pelajar perlu wajib mengenali keempat-empat mazhab ini? Contoh, satu kita dah tahulah sebagai as a Muslim kita perlu tahu, dan untuk peperiksaan adakah perlu diingat keempat-empat sekali bagi menjawab peperiksaan nanti Ustazah? Okey, itulah yang diharapkan ya. Selain daripada kita belajar ini untuk dapat menjawab dalam peperiksaan, tapi yang paling penting ialah untuk kita mencontohi peribadi keempat-empat tokoh ini kerana mereka memang terkenal, memang dah disahkan ya sebagai insan yang berjaya. Jadi apabila kita nak mencontohi seseorang, kita kena ambil contoh-contoh orang yang dah berjaya. Ya, itu dia. So kita kata mungkin ada satu perkataan yang selalu kita dengar juga, al-ulama warasatul anbiya, kan? Ya, betul. Yang mana ulama adalah pewaris-pewaris nabi, dan dengan kita mengenali keunggulan tokoh 4 mazhab ni sedikit sebanyak memberi guidance, memberi panduan kepada kita untuk mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustazah, saya rasa semua dah tak sabar sebenarnya nak belajar. Saya pun dah tak sabar. Yang dekat rumah pun tu macam dah tak sabar. Cepatlah kita start. Okey, sabar. Anda boleh mulakan dulu dengan siapkan pen dan juga kertas untuk kita ambil poin-poin yang Ustazah akan kongsikan dengan kita pada pagi ini. Kita takut tertinggal, kita takut kita ada terlupa. So selain daripada kita dapat catat poin,
kita juga dapat implementasikan dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan Ustazah Salina Busrawi serta Ustazah Nurul Naldia Abdul Latif untuk berkongsi berkenaan dengan pendidikan Islam, dan topik kita adalah keunggulan tokoh 4 mazhab. Semua dekat Google Meet dan juga di rumah dah ready ya? Kalau dah ready, cuba bagi single thumbs up lah. Kalau saya minta double thumbs up, nanti dapat single juga. Okey, baik. Semua dah ready, Ustazah. Jom kita mulakan kelas kita pada pagi ini. Silakan, Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Zahar, ya, adik-adik di studio dan juga adik-adik di rumah. Dah bersedia semua. Sebentar tadi kita ada lihat, ya, berhubung dengan perkataan mazhab, ya, untuk makluman semua. Mazhab merupakan satu jalan pemikiran dan dia menjadi satu rahmat di dalam Islam kerana memberi banyak bantuan kepada umat Islam dalam melaksanakan ajaran Islam ini dengan lebih mudah. Jadi yang paling penting, siapakah insan-insan di sebalik mazhab ini? Ada 4 tokoh insan yang paling istimewa yang dengan pengorbanan dan juga pengorbanan yang mereka lakukan, maka memberi mudah kepada umat Islam dalam melaksanakan ajaran Islam. Itu dia. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama, ya, murid-murid dah bersedia dengan buku teks di rumah dan juga nota masing-masing. Baik. Iaitu kita akan mempelajari tajuk Pendidikan Islam tingkatan 4. Pelajaran okey, kita tengok slide yang seterusnya, iaitu pelajaran yang ke-21. Keunggulan tokoh 4 mazhab. Jadi kita nak kenal dengan keempat-empat tokoh ini, riwayat hidup mereka, pengorbanan mereka, sehingga memberikan kita jalan yang mudah untuk kita mengamalkan ajaran Islam. Baik, Ustazah. Okey, kita lihat juga hasil pembelajaran yang kita hasratkan, iaitu yang pertama, murid-murid dapat menyatakan riwayat hidup tokoh 4 mazhab. Murid dapat menjelaskan sumbangan tokoh dalam tamadun Islam. Dan murid dapat menerangkan iktibar daripada keunggulan tokoh. Baik, Ustazah. Seterusnya, silakan, Ustazah. Ya, baiklah, Azhar, anak-anak murid di dalam Google Meet dan juga di rumah. Okey, ini adalah tokoh-tokoh yang kita akan belajar pada hari ini. Mungkin kan, Azhar, anak-anak kita ni masih tercari-cari, sebab mereka ni kan muda. Betul, tercari-cari siapakah tokoh ataupun insan yang boleh kita rujuk menjadikan contoh dalam kehidupan. Okey, hari ini Ustazah dan juga Ustazah Salina akan memperkenalkan imam kita yang pertama adalah Imam Hanafi rahimahullah. Imam kita yang kedua adalah Imam Maliki, Imam Malik rahimahullah, dan yang ketiga Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali rahimahullah. Baik, so kita mengenali tokoh 4 mazhab ni, Ustazah. Mungkin selalu kalau macam saya banyak mengenali tokoh-tokoh Korea, Ustazah. So kena ubahlah kan, instead of kita kenal Lee Min Ho, Kim Jong Kook, sebut pula tu kan. Kita tukar dengan mengenali. Hari ini kita mengenali keunggulan tokoh 4 mazhab ni, Ustazah. Betul, Azhar. Kena ubah dah hari ini, Azhar. Baik, Ustazah. Saya catat, Ustazah. Okey. Seterusnya, Azhar dan juga anak-anak. Hari ini, sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, kita akan minta dulu rakan-rakan Azhar ni untuk baca. Bantu Ustazah untuk baca dan kenal Imam Abu Hanifah. Boleh tak kita nak minta rakan kita seorang? Boleh, Ustazah. Kita nak open ke kita nak pilih seorang, Ustazah? Kita open. Okey, siapa yang nak jawab? Kat tangan tu. Siapa yang nak jawab? Okey, Anik, Ustazah. Okey, Anik.
Okey, Ani, boleh bantu Ustazah untuk baca tokoh kita yang pertama, Ani? Yap. Boleh. Okey, cuba Ani. Nama penuh Al-Imam Abu Hanifah? Nama penuh dia Al-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Saya tak nampak. Okey, Al-Kufi. bin Thabit Al-Kufi. Okey, bagus. Alhamdulillah. Tarikh lahir, Ani? Tarikh lahir dia 80 Hijrah di Kufah. Okey, baik. Tarikh wafat Imam Abu Hanifah? 150 Hijrah. 150 Hijrah, Ani. Kemudian kunyah Imam Abu Hanifah? Abu Hanifah. Okey, Abu Hanifah. Anik boleh bagi tahu Ustazah tak ataupun Azhar ke? Boleh bantu Ustazah tak kenapa Imam Abu Hanifah ini digelar dengan Abu Hanifah? Okey. Silakan Anik. Kita bagi Anik jawab dulu. Okey. Tak pasti lah. Okey, tak pasti. Okey, mungkin kita buka ruang untuk pelajar-pelajar lain nak membantu. Boleh Azhar. Siapa yang nak bantu Anik? Kenapakah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi digelar Abu Hanifah? Mungkin murid-murid ada clue dekat sini. Abu dalam bahasa Arab maksudnya bapa. Ada clue kat situ kita beri. Itu clue yang pertama lah. Ya, clue yang pertama. Cari pula yang kedua. Baik, siapa yang nak bantu? Nak bantu Anik? Nak cuba. Salah tak apa kan Azhar kan? Betul Ustazah. Salah kita boleh betulkan. Betul. Itu dia. Baik. Jangan malu untuk mencuba. Siapa yang nak bantu? Kita tengok antara pelajar SMK Taman Datuk Harun dan juga SMK P. Okey, itu Taman Petani. Akid. Baik. Akid laju Akid. Silakan Akid. Bagus Akid. Maksudnya bapa kepada Hanifah. Ya, betul. Salah satu sebab kenapa Imam Abu Hanifah digelar dengan Abu Hanifah kerana beliau mempunyai seorang anak yang bernama Hanifah. Dan kalau kita boleh tanya Ustazah, Azhar ada anak tak? Ada Ustazah. Okey, siapa nama anak tu? Nama anak saya yang pertama Habibur Rahman. Jadi kita panggil Abu Habibur Rahman. Dan kalau kita tengok culture di negara Arab sini Ustazah, memang normally dia akan menggunakan abu-abu merujuk kepada atau umi kalau umi. untuk yang wanita. Ibu. Contoh kalau macam anaknya nama Muhammad, Abu Muhammad. Betul. Kan? Baik, memang Ustazah. budaya orang Arab lah. Ya. Okey. Okay, seterusnya Azhar, Yep. kalau kita nak kenal, kalau kita nak masuk sedikitlah elemen geografi. Baik, kalau Azhar cuba cari dalam peta dunia tu, ada tak negara Kufah? Baik, kita cari negara Kufah Ustazah. Di manakah terletaknya negara? Agak-agak Azhar. Okey. Baik, tadi Imam Abu Hanifah Ustazah. Ya. Baik, kita nak cari di mana? Ataupun Kufah ini sebenarnya dah ada sebuah nama bandar yang lain ke? Sebuah bandar. Sebuah bandar. Okay. So kalau cari dekat sini macam tak nampak Ustazah. Okey, sebuah tulis bandar Kufah, di sini, Kufah di sini adalah sebuah bandar di Iraq. Iraq Azhar jumpa tak? Iraq saya jumpa Ustazah, di sini Ustazah. Berhampiran dengan bagus, Syria. Azhar. Baik Ustazah. Baiklah. Seterusnya, Imam Abu Hanifah ini ataupun tokoh-tokoh yang lain mempunyai sifat peribadi yang unggul yang boleh dicontohi oleh semua muslimat dan juga khususnya kepada anak-anak kita. Seperti juga Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rahimahullah dianggap tergolong dalam golongan tabi'in kerana beliau sempat melihat sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah Anas bin Malik dan Abdullah bin Abi Aufa. Sewaktu kecil, beliau pernah didoakan keberkatan untuknya dan juga keturunannya oleh Saidina Ali bin Abi Talib. Kepribadian Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau seorang yang sangat memuliakan ilmu pengetahuan, kuat beribadah seperti sentiasa melakukan qiyamul lail, berpuasa sunat dan juga selalu khatam Al-Quran. Dikatakan beliau solat sunat 300 rakaat pada setiap malam. Selain seorang ulama yang terkenal, beliau juga seorang ahli perniagaan yang hebat. Imam Abu Hanifah seorang yang teguh pendirian. Beliau tidak mudah terpengaruh dengan tawaran pangkat dan kedudukan.
Beliau sanggup disebat dengan 100 sebatan kerana menolak jawatan qadi. Dan pada akhir hayatnya, beliau telah diracun ketika berada di dalam penjara dan wafat pada tahun 150 Hijrah dan dimakamkan di Hizan, Iraq. Allahu Akbar. Begitulah Azhar, Perjalanan kisah perjalanan Imam Abu kisah Hanifah. yang boleh kita contohi daripada kisah Imam Abu Hanifah. Baik Ustazah, dan kalau kita tengok daripada apa yang Ustazah sampaikan tadi, sangat-sangat menyentuh hati. Kalau kita tengok para ulama dan tabi'in terdahulu, mereka tidak meminta jawatan sehingga kan sampai terpaksa dirotan untuk sungguh terima jawatan. Tapi kalau kita relate dengan kita hari ini, kita pula yang sibuk meminta jawatan. Betul Azhar. So mungkin kita boleh teguran untuk saya sendiri yang mana kita boleh untuk sama-sama kami berdua untuk muhasabah juga. diri Muhasabah kita. diri kita. Baik Ustazah. Okey, seterusnya Ustazah Salina. Okey, alhamdulillah kalau tadi ya murid-murid kita telah pun melihat tokoh yang pertama iaitu Imam Abu Hanifah. Ya. Mari kita teliti pula tokoh imam yang kedua iaitu Al-Imam Malik. Untuk nasihat ustazah kepada diri ustazah dan juga anak-anak di sana ya, apabila kita menyebut nama-nama tokoh ini, kita letakkan ya perkataan al-imam ya. Jangan sebut nama Malik sahaja atau dia ya. Kita letakkan ganti nama yang sesuai. Beliau ya, sebagai satu penghormatan. Ya, sebagai satu penghormatan mereka yang mempunyai ilmu yang sangat-sangat tinggi. Jadi kita sebut Al-Imam Malik rahimahullah. Nama beliau ataupun nama imam, ya, nama imam. Jadi itu untuk muhasabah diri kita lah, supaya kita tidak samakan. Mungkin kalau kita kata nama dia, nama itu kata ganti saya dia. Jangan kita letakkan ganti nama dia. Kita letak nama beliau ataupun letak semula perkataan nama imam. Ya. Okey, sebagai kita memuliakan para ulama. Okey, insya-Allah siapa yang nak bantu ustazah di sini? Anak-anak di studio? Okey, Liana. Liana Ustazah, princess kita Ustazah. Silakan princess. Okey, silakan princess. Yang pertama sekali, siapakah nama penuh Imam Malik? Nama penuh Imam Malik ialah Malik bin Anas Al-Madani. Ya, Al-Madani. Agak-agaknya kenapa agaknya disebut nama Al-Madani? Ya? Daripada perkataan mana tu? Madani? Saya nak jawab Ustazah. Oh, nak jawab. Okey, bagus. Ketua kelas nak jawab. Saya sebagai ketua kelas pada pagi ini saya nak jawab Al-Madani itu merujuk kepada Madinah ataupun Masya Allah, betul. Satu markah untuk ketua kelas. Contoh kalau macam saya Ustazah asal Kedah, sosial tak Al-Qadahi. Betul. Baik Ustazah. Sebab Imam Malik berasal dari Madinah jadi Al-Madani. Ustazah dari Selangor Al-Selanjuri. Baik Ustazah. Okey, seterusnya princess. Ya, tarikh lahirnya 93 Hijrah di Madinah. Ya, betul. Kemudian bagaimana pula dengan tarikh wafat? Tarikh wafat 179 Hijrah. Ya, gelaran ataupun kunyah yang diberikan kepada Al-Imam Malik? Abu Abdullah. Abu Abdillah, ya, Abu Abdillah, ya. Satu lagi budaya ni yang sangat bagus kerana kadang-kadang anak yang kecil pun diberi gelaran Abu juga, ya. Tak ada panggil boboy, ya. Kerana bagi mereka untuk meningkatkan kematangan. Dipanggil dengan gelaran Abu, ya. Bapa kepada Abu Abdullah tu umumlah, ya. Jadi boleh juga kita amalkan satu budaya yang bagus ini. Baik Ustazah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kepribadian Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak sanggup menunggang kuda di Madinah lantaran rasa kasih dan sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jasad baginda berada di sana. Beliau menghormati dan mencintai ilmu dengan berpegang teguh kepada prinsip murid mencari guru. Beliau juga seorang tokoh ulama yang sangat-sangat memuliakan majlis pengajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang bersih dan wangi-wangian. Beliau sanggup berkorban harta demi menuntut ilmu. Murid-murid, kita lihat bagaimana seorang tokoh ilmuwan yang diiktiraf sebagai orang yang paling berilmu pada zamannya sangat-sangat beradab, sangat-sangat menghormati majlis ilmu.
Beliau pernah menasihati seorang khalifah yang datang menuntut ilmu dengan mengatakan, sebagai tanda mencintai Rasulullah, hendaklah beradab dan menghormati majlis ilmu. Cuba kita muhasabah diri kita, murid-murid. Bagaimana keadaan kita di dalam bilik darjah? Kita menuntut apa sahaja ilmu. Tidak semestinya ilmu pendidikan Islam. Ilmu matematik, ilmu sains. Semua itu adalah ilmu dari Allah. Apatah lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam. Maka selayaknya lah kita beradab dalam majlis ilmu. Supaya Allah memberkati kita dan menjadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Allahu Akbar. Berapa ramai orang yang menuntut ilmu, ya, Abang Azhar kita. Ya. Tetapi ilmu itu tidak dapat mendidik dirinya. Mungkin kerana jauh daripada keberkatan. Jadi sama-sama kita menghayati kepribadian Imam Malik ini dengan sentiasa beradab dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda cinta kita pada hari ini, murid-murid yang ada di rumah dan juga di studio, sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia, insya-Allah. Bila saya dengar daripada apa yang disampaikan oleh Ustazah Salina dan juga Ustazah Nadia, kalau kita tengok, kita mengenali baru 2 tokoh daripada 4 tokoh, kedua-duanya mementingkan ilmu dan juga majlis ilmu. Ya, Bila saya teringat Ustazah, kalau kita hari ini mungkin kalau tadi Imam Malik sebut murid mencari guru, dan mungkin kita boleh remind diri kita untuk kita sentiasa mencari guru. Dan saya teringat satu hadis yang Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Atau kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, maka barang siapa yang berusaha menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan bagi dirinya jalan untuk ke syurga. Selain daripada keberkatan tadi, jaminan yang bagi Rasulullah SAW sebut, dalam kita menuntut ilmu, kita dijanjikan jalan untuk permudah ke syurga Allah. Betul. Ya, betul tu. Baik, dalam konteks kita ni kan, Abang Azhar, dalam konteks kita sekarang ni, murid-murid tak dapat pergi ke sekolah. Mereka akan laksanakan PDPR di rumah, ya. Guru-guru hadir ke rumah masing-masing. Jadi pastikan kita membuka pintu guru-guru hadir ke rumah dengan cara buka aplikasi-aplikasi seperti Google Meet, grup WhatsApp mungkin, ada grup Telegram mungkin, ya, yang guru-guru telah sediakan. Termasuklah Google Classroom. Jadi itulah peranan kita. Sebagai manifestasi rasa kita bersyukur dan juga menghormati kita menghormati ilmu itu tadi. Baik Ustazah, kita nak berhenti rehat seketika sebelum kita sambung untuk mengenali 2 lagi tokoh mazhab yang kita wajib untuk ingat dan juga kenal siapa mereka sebenarnya. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Sekejap kita. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita masih bersama dengan Ustazah Salina dan juga Ustazah Nadia. Tadi kita dah kenal 2 imam, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Abu Abdullah, yakni Imam Malik yang mana An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi dan juga Imam Malik bin Anas Al-Madani. Baik Ustazah, kita nak terus mengenali 2 lagi tokoh yang luar biasa untuk kita jadikan sebagai role model kita juga, contoh ikutan kita juga Ustazah. Silakan. Baiklah. Seperti biasa juga Azhar, kita nak minta seorang murid kita untuk tolong dan bantu kita untuk membaca riwayat hidup Imam Syafi'i. Siapa nak bantu Ustazah?
Siapa yang nak bantu Ustazah untuk membacakan imam yang seterusnya? Imam Asy-Syafi'i. Oh, tu ada dia. Akid, silakan Akid. Okey, silakan Akid. Nama penuh Imam Syafi'i. Nama penuh beliau ialah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Okey, bagus Akid. Tarikh lahir Imam Syafi'i? 150 Hijrah di Gaza. Di Gaza. Okey, kalau Azhar tengok pada globe tu kan? Yep. Okey, Azhar cuba cari Gaza ataupun Gaza mungkin tak jumpa Ustazah Nadia, tapi betul. Gaza. Gaza tu di mana? Biasa tak dengar perkataan Gaza. Ada Ustazah, tapi ditulis sini Palestin. Saya kena percaya Gaza berada dalam Palestin Ustazah. Pandai ketua kelas kita ni Azhar. Ya, sebab kalau kita tengok sebelum ni tular dekat media sosial berkenaan dengan serangan di Gaza dan ini adalah tempat kelahiran Al-Imam Syafi'i. Dan Azhar pada hari ini ustazah berdua ambil kesempatanlah untuk kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuatan, kesabaran, keteguhan iman kepada saudara-saudara kita di Palestin yang sekarang ni tengah diduga dan diuji dengan ujian yang hebat ya. Amin. Okey, seterusnya Akid, tarikh wafat Imam Syafi'i. Silakan Akid. Pada 204 Hijrah. Okey, 204 Hijrah dan kunyah Imam Syafi'i, kunyah beliau Abu Abdullah. Abu Abdullah. Dan juga kepada Azhar dan juga anak-anak di rumah. Okey, kalau kita tengok pada tarikh lahir Imam Syafi'i 150 Hijrah. Tadi tarikh apa yang berada pada imam kita? Imam yang mana tu? Imam yang pertama. Tarikh apa pada beliau? Tarikh wafatnya Imam Abu Hanifah. Okey, kalau kita lihat sejarah ataupun sirah yang lepas, ada syair-syair yang menyebut tinggalnya seorang imam, lahirnya seorang imam yang baharu. Bila Imam Abu Hanifah wafat, lahirnya Imam Syafi'i. Dan untuk pengetahuan semua, Imam Syafi'i adalah anak murid kepada Imam Maliki. Dan juga Imam Syafi'i juga menuntut ilmu dengan orang kanan Imam Abu Hanifah, iaitu Muhammad Hasan Al-Syaibani. Seterusnya anak-anak sekalian, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah. Kepribadian Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kerana beliau sanggup tinggal bersama-sama dengan kaum Arab Badui demi menguasai bahasa dan kebudayaan Arab. Imam Asy-Syafi'i berasal dari keluarga yang miskin, namun beliau juga sanggup bermusafir jauh demi ilmu yang akan dicatat oleh beliau dan yang dicari oleh beliau. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari keratan-keratan kertas yang telah dibuang oleh kerajaan untuk dicatat ilmu yang diperolehi oleh Imam Syafi'i. Beliau juga mencari pelepah-pelepah tamar untuk mencatat ilmu yang beliau perolehi. Imam Syafi'i juga seorang yang berani menegakkan kebenaran kerana ketika beliau difitnah oleh puak Syiah dan ketika beliau berdepan dengan seorang khalifah yang hebat, Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau tetap teguh memegang pendirian beliau demi mempertahankan Islam. Sangat pemurah Imam Syafi'i, walaupun hidupnya sederhana, tinggi sifat waraknya. Seperti mana kata-kata Abu Qasim Ubaid bin Salam, beliau menyifatkan Imam Syafi'i adalah orang yang paling warak dan bertakwa. Ya Azhar dan juga anak-anak sekalian, Imam Asy-Syafi'i ini dikenali sebagai imam yang paling warak. Warak ini adalah kerana Imam Syafi'i takut nak buat yang benda-benda yang mungkar, benda-benda yang haram. Imam Syafi'i ini takutlah dengan benda-benda tersebut. Berbanding dengan kita sekarang,
Kita ni tak kisah kadang-kadang kan, macam anak-anak yang ada di Google Meet dan pada peringatan pada ustazah sendiri jugalah, kita kena mementingkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena tengok betul-betul apa larangan Allah itu kita kena cuba jauhi dan juga cegah daripada diri Mungkin kita. Saya boleh ambil satu poin Ustazah bila Ustazah cerita pasal Al-Imam Syafi'i, yang mana Al-Imam Syafi'i mengimplementasikan segala ilmu yang dia dapat dalam kehidupannya, dan saya tengok satu pepatah Arab sebut al-ilmu bila amalin kasyajarah bila samar. Yang mana ilmu tanpa amal adalah ibarat pohon tanpa buah. Mungkin pokoknya cantik tetapi tidak ada manfaat pada manusia yang lain, insya-Allah. Baik Ustazah, kita teruskan Ustazah. Okey, alhamdulillah, ini merupakan tokoh imam yang terakhirlah ya yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin kita minta anak-anak kita di dalam studio untuk bantu. Siapa yang akan membacanya? Okey, Rita. Rita Ustazah. Ya, terima kasih Rita. Okey Rita, cuba bacakan nama penuh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Silakan Rita. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya. Penuh dengan puji-pujian tu. Ya. Ahmad bermaksud terpuji, Muhammad pun bermaksud terpuji. Ya. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Tarikh lahir Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Rita? 164 Hijrah di Baghdad. Ya, di kota Baghdad. Dekat mana Baghdad? Dekat Baghdad di Iraq. Di Iraq. Betul. Okey, betul. Dan ini pun dikatakan sebagai satu kota ilmu juga Ustazah. Ya, suatu ketika dahulu menjadi kota ilmu. Ya. Baik Ustazah. Okay. Seterusnya, Rita cuba bacakan tarikh wafat Imam Ahmad bin Hanbal. 241 Hijrah. 241 Hijrah. Bagaimana pula dengan panggilan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Abu Abdillah. Ya, Abu Abdillah. Kalau kita perhatikan tadi ya, murid-murid, empat tokoh tadi, Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah kunyahnya. Manakala ketiga-tiga tokoh tadi semuanya digelar dengan Abu Abdillah. Untuk maklumat semua dalam peperiksaan. Kita ditanya tentang gelaran, sekurang-kurangnya mereka dah ada pengetahuan tentang itu. Itu dia Ustazah. Imam Ahmad bin Hanbal ni ada dua orang anak yang bernama Saleh dan juga bernama Abdullah. Mari kita lihat pula kepribadian, kepribadian Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal sentiasa menuntut ilmu walaupun telah mendapat gelaran imam yang masyhur. Memiliki sifat pemaaf yang sangat-sangat tinggi. Banyak membaca dan menghafaz Al-Quran sejak berusia 9 tahun lagi. Imam Ahmad bin Hanbal sangat kuat beribadat, iaitu ibadat nawafil atau yang disebut sebagai ibadat sunat. Imam Ahmad bin Hanbal sanggup dipenjarakan kerana mempertahankan akidah. Murid-murid yang dirahmati Allah, satu sifat yang kita kena pegang, yang kita kena contohi dari Imam Ahmad ini ialah beliau merupakan seorang yang sangat berpendirian, berpegang dengan ajaran Islam, tidak goyah. Keimanan dan keyakinannya kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada ajaran Islam terpahat di dalam dirinya. Suatu masa pemerintah pada zaman itu tidak selari ataupun tidak sealiran dengan aliran ahli sunnah wal jamaah. Pemerintah pada masa itu meminta agar semua rakyatnya dan juga para ulamanya mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Ya? Al-Quran bukan makhluk. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal bertegas dengan pendiriannya sehingga beliau diseksa, malah dipenjarakan. Murid-murid, sejauh manakah kita sanggup berpegang dengan akidah dan keimanan kita? Sejauh mana kita boleh mempertahankan akidah dan keimanan kita? Susah payah yang dilalui oleh Imam Ahmad bin Hanbal semuanya terbalas dengan Allah menerima, ya, Allah meredainya dan juga seluruh masyarakat dunia mengiktirafnya sebagai seorang insan yang paling banyak berjasa kepada dunia. Jadi
Kalau kita mempunyai pendirian dan pegangan yang tegas dengan mengamalkan ajaran Islam, percayalah, kita bukan sahaja akan mendapat pengiktirafan ataupun penghormatan daripada manusia, yang paling penting kita diiktiraf dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Dan kalau kita tengok Ustazah, kita mengenali keempat-empat tokoh yang sangat luar biasa ni, saya kira semua mementingkan ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan, dan di akhirnya juga kalau kita tengok Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mana mula menghafaz dan juga banyak menghafaz ketika usia 9 tahun. Ya, waktu kecil. Saya teringat dengan satu hadis yang Nabi sebut, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah SAW sebut, Rasulullah tak tinggalkan apa-apa pada kita semua melainkan dua perkara yang mana jaminannya kalau kita pegang teguh pada keduanya kita akan sesat untuk selama-lamanya, iaitu Quran dan juga sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ini adalah contoh ikutan yang kita nak kena sentiasa implement dalam kehidupan kita. Ustazah. Mungkin Ustazah, seterusnya Ustazah. Okey, alhamdulillah. Kita lihat pula pada hasil karya yang masyhur oleh keempat-empat imam kita pada hari ini. Kalau kita telusuri sejarah, banyak hasil karya mereka. Tapi di sini kita highlightkan, kita nak murid-murid nampak kitab-kitab ataupun hasil karya yang masyhur. Okey, boleh tak kita nak minta tolong anak murid kita nak minta mereka baca hasil karya Imam Abu Hanifah. Baik Ustazah, silakan. Mio Aziz. Okey. Oh, Mio angkat tangan. Okey, Mio. Silakan Mio. Hasil karya Imam Abu Hanifah. Al-Faraid. Al-Fiqhul Akbar. Baik. Al-Alimu wal Muta'allim. Al-Alimu wal Muta'allim. Ya, terima kasih Mio. 3 kitab Ustazah, Al-Faraid, Al-Fiqhul Akbar dan juga Al-Alim wal Muta'allim. Betul. Kemudian seterusnya kita minta anak murid kita untuk baca siapa yang nak bacakan? Kitab Imam Malik. Al-Imam Malik. Silakan. Mio nak baca juga. Ustazah. Mio semangat ni. Ini mengambil ibrah dan semangat daripada Quran untuk menggunakan 4 mazhab ni Ustazah. Betul. Okey, Mio silakan Mio. Bagus Mio. Hasil karya Imam Malik, kitab Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Kitab ini Al-Muwatta. Kitab Imam Malik, kitab Al-Muwatta telah dihafaz oleh Imam Syafi'i juga. Masya-Allah. Itu dia. Baik, kita nak teruskan Ustazah. Okey, seterusnya kita Imam Syafi'i. Kita minta anak murid kita untuk cuba silakan. baca. Siapa yang nak baca untuk kitab Al-Imam Syafi'i? Baik, Nurul Syuhada Ustazah. Okey, Syuhada. Okey, teruskan. Ini semua berlumba-lumba ni Ustazah ni. Terkesan tadi dengan tokoh-tokoh kita. Okey, silakan Syuhada. Silakan Syuhada. Hasil karya Imam Syafi'i ialah Al-Risalah, Al-Risalah, Al-Um, dan Al-Musnad. Al-Musnad. Okey, bagus Syuhada. Kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Syafi'i. Antara yang masyhur. Betul. Okay, seterusnya kitab yang tokoh kita yang terakhir, hasil karya tokoh kita yang terakhir, Syuhada Imam nak baca Ahmad juga ke? Okey. Syuhada nak baca ataupun ada kawan-kawan lain yang nak baca? Baik, Syuhada nak baca lagi. Syuhada juga. Dia tak nak kalah dengan Mio tadi. Silakan Syuhada. Okey, teruskan Syuhada. Al-Imam Ahmad. Hasil karya Imam Ahmad ialah Al-Musnad, Al-Tarikh dan Al-Illah. Al-Illah. Okey, bagus. Bagus ya Syuhada. Okey, cuba kalau Azhar tengok pada hasil karya ini, kalau untuk kita sebagai kita ingatanlah kepada anak-anak kan, daripada tokoh Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad ada kitab Al-Musnad. So boleh ingat dah anak-anak di rumah juga. Ya, ini penting juga selain daripada untuk kita nak belajar, dalam masa yang sama juga kita kena ingat untuk dalam peperiksaan nanti Ustazah. Betul, Azhar. Antara karya-karya masyhur daripada keempat-empat tokoh 4 mazhab kita ni Ustazah. Baik, kita dah kenali keempat-empat tokoh 4 mazhab kita pada pagi ini Ustazah. Kita nak berhenti rehat seketika dan kita nak kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, jumpa kejap lagi dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita dah belajar dan kita dah mengenali, maka kita kena mula memputikkan rasa cinta kita kepada keempat-empat tokoh, empat mazhab kita. Al-Imam An-Nu'man Thabit Al-Kufi iaitu Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas Al-Madani iaitu Imam Malik, kemudian kita ada Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i iaitu Imam Al-Syafi'i, dan juga the last one adalah Imam Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal yang mana Imam Hanbali. So keempat-empat tokoh ni kita dah kenal, kita dah tahu sedikit berkenaan dengan riwayat hidup mereka. So kita nak teruskan Ustazah seterusnya. Okey, seterusnya Azhar, kita nak implementasikan ilmu kefahaman kita tentang empat-empat tokoh ni. Kita nak minta anak murid kita cepat-cepat jawab. Ustazah. Jom teka ni Azhar. Baik. Okey, tengok ni soalan yang pertama. Hasil karya siapakah ini? Kitab Muwatta. Kitab Muwatta. Okey, cepat. Okey, terus Mio, jawab. Mio lagi. Okey, bagus Mio. Silakan Mio. Mio tak bagi chance Ustazah. Ya. Okay. Imam Malik. Imam Malik. Okey, Betul tak betul. Ustazah jawapannya? 2 markah untuk Mio. 2 markah untuk Mio. Tahniah Mio. Okey, seterusnya. Yep. Hasil karya Al-Faraid. Al-Faraid. Okey, selain daripada Mio, Gegel, okey, Rita. Berebut dah Ustazah. Princess dengan Rita. Okey. Baik, Rita, Ustazah, silakan Rita. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Betul. 2 markah untuk Rita. 2 markah juga untuk Rita. Okey, seterusnya. At-Tarikh. At-Tarikh. Okey. Silakan, siapa yang nak jawab untuk At-Tarikh? Siapakah imam yang melarang? Princess. Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, yang terakhir, the last one. okey. Al-Um. Siapa tu? Siapakah gerangan? Apa tu? Anik gelak-gelak tu? Kitab Al-Um ni juga cukup famous juga Ustazah. Betul, Azhar. Okey, okey. Anik nak cuba? Anik, silakan Ke Anik. Azhar nak cuba? Boleh Ustazah. Okey, Azhar cuba, Azhar, ketua kelas kita ni. Al-Um, kalau tak silap, kalau salah betulkan saya Ustazah. Baik. Al-Um adalah karangan Al-Imam Syafi'i Ustazah. Ya, betul. Alhamdulillah. 2 markah untuk ketua kelas. Saya dapat markah. Baik Ustazah. Tahniah ya. Okey, seterusnya. Yep. Okey, setiap ulama ini, setiap tokoh yang mazhab ini, mereka mempunyai satu kaedah dalam menetapkan hukum, ya. Bersumberkan kepada Al-Quran dan Ahadis, tetapi ada juga penetapan-penetapan hukum yang lain berdasarkan kaedah-kaedah yang tertentu dengan keilmuan tinggi mereka. Jadi, di sini ialah senarai-senarai nama, senarai-senarai nama kaedah, ya. Kadang-kadang mungkin murid-murid, mungkin kita perkara yang barulah ni, ya, Azhar. Contohnya bagi Imam Abu Hanifah menggunakan fatwa para sahabat yang disebut sebagai aqwalus sahabah. Okey, yang kedua qiyas, yang ketiga tak berapa nampak ialah istihsan, yang keempat ijma' dan yang kelima uruf. Ini namanya ialah kaedah. Kaedah dalam menetapkan hukum. Manakala Imam Malik pula, Imam Malik menggunakan kaedah yang pertama amalan penduduk Madinah, yang kedua qiyas, dan yang ketiga namanya masalihul mursalah. Apa tu Ustazah masalihul mursalah? Masalihul mursalah, cuba tengok. Ya Allah. Baik. Okey, dia ada apa ni? Kalau kita nak bincang tentang masalah apa tu masalihul mursalah, nanti kita akan dia kalau kita tengok masalih maknanya kemaslahatan, apa yang isu yang pada masa keadaan melihat situasi. Okey, macam kita sekarang macam COVID-19, ada vaksin, benda-benda yang baru. Dan kalau kita tengok dari sudut ibadah juga ada SOP. Ada SOP-nya. Semuanya bergantung kepada kemaslahatan masyarakat. Seterusnya Ustazah. Ya, Imam Asy-Syafi'i menggunakan kaedah ijma', qiyas dan istidlal. Okey, manakala Imam Ahmad pula menggunakan kaedah fatwa sahabat, qiyas dan juga istishab. Okey, mungkin adalah perkataan yang mungkin kita tengok qiyas, ya. Kaedah qiyas ni macam satu kaedah yang berulang-ulang yang digunakan oleh para ulama, ya. Mungkin boleh kita bagi contohnya macam dadah, ya. Dadah itu haram. Tapi bagaimana kaedah yang digunakan untuk mengharamkan dadah? Sedangkan kalau kita buka dalam Al-Quran, memang kita tak akan jumpa perkataan dadah, tetapi kita akan jumpa perkataan arak. Ya, arak itu haram. Jadi dikiaskan atas sebab ataupun kesan
Arak akan memberi kesan dan mudarat kepada akal fikiran. Dadah juga memberi kesan yang mudarat kepada akal fikiran. Jadi dikiaskan dadah itu haram, sama haramnya dengan arak. Itu adalah penggunaan kaedah untuk kias tadi Ustazah. Baik Ustazah, seterusnya Ustazah. Seterusnya ini yang kita apa tu Kita nak tengok dalam globe tadi di mana taburan mazhab penduduk-penduduk dunia. Okey, baik. Saya nak cek Ustazah. Okey. Kalau kita tengok pada mazhab Maliki, berada di negara-negara apa tu Azhar? Dia mostly Ustazah di sekitar negara Afrika Ustazah. Jadi macam Algeria, Libya, Afrika, Nigeria Ustazah, betul tak? Betul. Okey, seterusnya Imam Syafi'i. Cuba tengok, mesti ada negara yang terkenal tu. Baik, Al-Imam Syafi'i ni Ustazah berada di kawasan Asia Ustazah dan lebih spesifik adalah di sekitar Indonesia, Malaysia, Brunei. Negara-negara apa? Negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara Sukan C. Baik. So kita ni Al-Imam Syafi'i dan the last one Ustazah. Okey, Hanbali. Hanbali. Okey. Hanbali di Saudi Arabia Ustazah. Okey, betul. Dipanggil Asia Tengah. Ya, betul. Dan Imam Hanafi. Imam Hanafi Ustazah di sekitar area Kazakhstan, Tajikistan yang Tantan ni Ustazah. Termasuklah di India ya. Betul. Termasuklah di India. Okey, seterusnya kita akan tutuplah sebagai rumusan kita pada hari ini. Silakan Ustazah. Iktibar daripada keunggulan tokoh-tokoh 4 mazhab. Kalau boleh kita dengar satu rumusan daripada anak murid kita. Azhar bagi peluang satu apa yang mereka dapat pada hari ini tentang keempat-empat tokoh. Secara ringkas dan padat, siapa yang nak memberi rumusan? Siapa yang nak cuba? Seorang murid bantu saya nampak Ustazah. Ustazah Anik duk buat macam tu. Okey. I'm the only one yang boleh bagi summarize. Okey Anik, cuba Anik. Silakan Anik. Panjangnya jago Anik. Hendaklah gigih dan bersemangat. Gigih dan bersemangat. Gigih dan bersemangat mempertahankan agama Islam supaya Islam dipandang tinggi oleh masyarakat. Okey, bagus. Okey, umat Islam gigih dan bersemangat untuk menuntut ilmu supaya dipandang tinggi oleh masyarakat. Okey, Ustazah Salina seterusnya. Okey, kalau kita lihat di sini ya, tersimpulkan kesimpulannya lah ya. Ada banyak lagi yang boleh kita simpulkan. Ini antaranya ya, antaranya. Azhar pun dah sebut tadi di tengah-tengah kan, mencintai ilmu pengetahuan. Okey, yang pertama kita hendaklah mencontohi kegigihan dan kesabaran imam mazhab dalam menuntut ilmu agar dapat memberikan manfaat kepada manusia. Kedua, kita hendaklah menghormati perbezaan pandangan ya. Dalam mazhab ni ada perbezaan pandangan ya, supaya masyarakat hidup harmoni. Dan yang ketiga, kita hendaklah berwaspada dalam meneliti sumber-sumber ilmu agar tidak terpesong daripada syariat Islam. Pastikan kita mendapat sumber ilmu yang muktabar. Yang tepat dan juga sahih. Tepat dan juga sahih. Itu dia. Baik Ustazah, daripada apa yang kita dapat belajar hari ini, kita dapat simpulkan yang mana kita boleh menjadikan keempat-empat tokoh ulama 4 mazhab ini sebagai contoh yang kita juga ambil semangat mereka. Dan kalau kita tengok hari ini orang kata susahlah sebab saya tak ada hidayah. Allah sebut dalam Quran kan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan mana Allah sebut Allah tak akan ubah nasib sesuatu kaum kalau kita yang tak usaha untuk ubah apa yang ada pada diri kita. So don't say no, just start first. Itu dia. Mulakan dulu dengan diri kita insya-Allah. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Ustazah Salina Busrawi, Guru Pendidikan Islam SMK Taman Datuk Harun Selangor, Ustazah Nurul Nadia Abdul Latif, Guru Pendidikan Islam SMK P Taman Petaling Selangor, dan juga rakan-rakan saya di Google Meet. Thank you so much. Jazakumullah khairan jazak kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Kepada anda juga di rumah, jangan lepaskan peluang setiap hari 8 pagi hingga 10 pagi teras di TV KPM menanti anda. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM